Oke, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita, yaitu berkaitan dengan taburan penduduk. Bila sebut pasal taburan penduduk, ada dua perkataan yang kita sebut, yaitu taburan dan juga penduduk. Oke, bijak. Jadi dekat sini, kita kena tahu dulu, taburan ni apa maksudnya. Taburan ni, kalau kita lebih faham, mesti kamu pernah lalui barang-barang bertaburan di dalam rumah. Maksudnya berselera, ada dekat sana, ada dekat sini, ada dekat situ. So taburan ni dia maksudkan adalah sebaran sesuatu itu di sesuatu kawasan atau wilayah. Kalau dalam konteks yang kita belajar hari ini adalah sebaran penduduk. Sebut pasal penduduk. Apa penduduk ni? Penduduk ni adalah kita, manusia, iaitu sumber yang paling penting dalam sebuah negara. Kenapa dia penting? Sebab manusia ni dia akan jadi sumber tenaga kerja di negaranya. Mesti kamu akan terfikir, sumber tenaga kerja, apa kepentingannya kepada negara tu? Okey, saya bagi kamu contoh yang paling senang. Tengok dekat sini. Sini ada dua negara, negara A dan negara B. Dua-dua negara ni menghasilkan atau mengeluarkan bola. Dorang buat bola. Jadi dekat negara A dia ada 100 orang penduduk. Dekat negara B dia ada 50 orang penduduk. Andaikan semua 100 orang digunakan oleh negara A dan 50 orang digunakan oleh negara B, negara mana yang akan menghasilkan bola lebih banyak? Betul, negara A. Sebab itu sumber tenaga kerja ataupun penduduk ni sangat penting. Jadi kita akan masuk kepada yang seterusnya. Penduduk ni, untuk kita lihat sesuatu kawasan itu banyak atau tidak, kita akan panggil dia sebagai kepadatan penduduk. Apa? Yes, kepadatan penduduk. Bila sebut pasal kepadatan penduduk, kita akan terbahagi kepada tiga. Yang pertama adalah jarang, sederhana dan juga padat. So ada jarang, sederhana dan padat. Macam mana kita mau bezakan ketiga-tiga ni? Okey, jangan risau. Dia mudah. Untuk kita tahu kawasan itu adalah jarang, penduduknya kena kurang daripada 50 orang setiap persegi. Untuk kita katakan di situ sederhana, dia punya penduduk kena berada di antara 50 hingga 200 penduduk persegi. Dan yang padat, dia kena ada penduduk melebihi 200 orang setiap persegi. Ini adalah andaian supaya kita boleh membezakan mana satu padat, sederhana dan juga jarang. Okey, kat sini ada formula penting yang kita kena ingat, iaitu jumlah penduduk dibahagi dengan keluasan kawasan. Jadi kamu kena ingat, untuk tengok taburan penduduk dan untuk tengok kepadatan penduduk, formula ini sangat penting. Sebab daripada formula ini, kita boleh tentukan kawasan itu banyak orang, padat atau tidak, atau bersesuaian dengan dia punya tempat. Okey, mesti kamu terfikir macam susahnya macam mana orang faham. Okey, simpelnya macam gini. Kegunaan formula ni untuk menentukan sesuatu tempat tu, contoh kita tengok dekat sini. Kita ada Sarawak, kita ada Kuala Lumpur. Betul? Kamu nampak atau tidak? Okey, jumlah penduduk untuk Sarawak adalah 2420,009. Jumlah penduduk untuk Kuala Lumpur 1627,172. Kalau kita tengok secara kasar, jumlah penduduk dekat Sarawak lebih ramai. Betul atau tidak? Jadi, kalau kita tidak tahu pasal bagaimana kita tentukan taburan penduduk, kita akan cakap orang Sarawak ataupun negeri Sarawak ni padat. Tapi oleh kerana kita sudah bijak, kita tahu ada formula, so kita boleh tahu dia padat atau tidak. So kita tengok keluasan. Keluasan Sarawak adalah 124,450. Manakala Kuala Lumpur hanya sebesar atau seluas 243 km persegi. Jadi bila kita masukkan dua benda ni dalam formula, ini penduduk, ini luas, jumlah penduduk bahagi dengan keluasan kawasan dekat situ. So kita dapat Sarawak 19, Kuala Lumpur 6,696. Maksudnya ada 19 orang di setiap persegi itu. Jadi kita boleh kategorikan bahawa 19 ini Sarawak berada dalam kategori jarang sebab dia berada kurang daripada 50. Dan Kuala Lumpur ni berada dalam kategori padat sebab dia mempunyai penduduk lebih daripada 200 orang dalam setiap persegi. Okey, sekarang kita sambung kepada faktor taburan penduduk. Maksudnya, kenapa kawasan itu padat, kenapa kawasan itu sederhana padat, dan kenapa kawasan itu jarang. So, dia ada sebab-sebabnya. Yang pertama, kita tengok dulu padat. Yang pertama adalah kemajuan ekonomi. Kenapa kemajuan ekonomi boleh menyebabkan kawasan itu padat? Macam sebelum ini kita belajar pasal migrasi. Kenapa berlakunya migrasi, iaitu perpindahan dari satu tempat ke satu tempat disebabkan ada ketersediaan peluang pekerjaan. Begitu juga dalam topik ini. Kita kaitkan macam begitu. Maksudnya kemajuan ekonomi ini dikaitkan dengan ketersediaan peluang pekerjaan. Jadi bila ada peluang pekerjaan, orang akan datang ke situ. Contohnya, ketersediaan peluang pekerjaan dari segi mana? Macam perindustrian. Perindustrian di Shah Alam, dekat Bayan Lepas Pulau Pinang. Jadi di tempat-tempat ini akan ada atau dia akan jadi tumpuan orang. Orang akan ke situ, mempengaruhi dia jadi padat. Yang kedua, kita akan lihat dari segi pertanian. Pertanian ni bukan macam pertanian kecil-kecilan yang kita buat kat rumah, bukan. Ini pertanian skop besar. Contohnya dataran Kedapelis, dataran Kelantan dan juga dataran Johor.
Jadi dataran ni dia melibatkan satu tempat yang luas. Contoh dataran Kedapelis, dia adalah penanaman padi yang paling besar, kita boleh katakan paling besar juga di Malaysia. Jadi bila dia besar, dia akan memerlukan tenaga kerja tadi. Jadi akan ramai peluang pekerjaan ni, akan datang orang di situ, ramai datang ke situ. Lepas tu bila dia sudah buat padi tadi, kita bukan yang terus jual padi tu, tidak. Kita kena proses. Jadi bila kita proses, kita kena sediakan satu kilang. Jadi bila kita buka kilang, ada peluang pekerjaan lagi. Lepas sudah siap jadi beras, kita kena sediakan lagi untuk perkhidmatan. Jadi ada lagi peluang pekerjaan. Jadi menyebabkan kawasan situ jadi tumpuan. Okey, seterusnya kita tengok daripada jaringan pengangkutan. Kalau jaringan pengangkutan dekat situ bagus, orang akan jadikan tempat tu sebagai tumpuan. Sebab dia akan memudahkan pergerakan dari satu tempat ke satu tempat. Macam dekat Kuala Lumpur kan, walaupun jam, kita masih boleh menggunakan kemudahan-kemudahan lain, macam LRT semua tu. Jadi dia akan menjadikan lebih masa kita lebih singkat lah untuk sampai. Yang seterusnya adalah kemudahan sosial. So kemudahan sosial ni kalau kita tengok daripada contoh migrasi sebelum ni, kita boleh gunakan juga yang untuk yang ini, iaitu pembangunan universiti. Sebab bila kita bangunkan satu universiti, dekat universiti ni dia bukan saja ada pensyarah, dia akan automatik ada pelajar, dia akan ada makcik cleaner, dia akan ada pakcik security, dia ada kerani dan sebagainya. Jadi bila ada satu tempat dibuka universiti, so akan menjadi tumpuan, ada peluang pekerjaan, orang akan fokus situ. Bila orang fokus dekat situ, tempat itu akan dibangunkan. Dan bila dia dibangunkan, dia akan menjadi pusat tumpuan lagi untuk orang untuk datang ke situ. Contohnya Universiti Pendidikan Sultan Idris di UPSI ataupun UPSI dekat Tanjung Malim. Okey, jadi ada mungkin di antara kamu yang tidak tahu, kerajaan ni biasanya dia letakkan sebuah universiti di kawasan-kawasan yang tidak berapa membangun, supaya bila dia tubuhkan tu, dia akan membangun disebabkan oleh macam tadi yang kita cerita. Senang, itu sudah settle untuk padat. Sekarang kita tengok kepada sederhana. Dia macam juga padat tadi, tapi dia berada pada tahap yang lebih rendah. Contoh, dia menjalankan pertanian tapi secara kecil-kecilan. Jadi dia macam menanam kelapa sawit, menanam getah seperti yang berlaku dekat Kulim dan juga Segamat. Dia mana yang membuat skop yang lebih kecil jika dibandingkan dengan yang padat tadi. Lepas tu perikanan, masih menjalankan perikanan kerana dipengaruhi oleh tempatnya berdekatan kawasan-kawasan pinggir pantai, laut dan sebagainya. Contohnya perikanan dekat Bacok Kelantan, Kuala Besut Terengganu dan juga Kudat Sempurna dekat Sabah. Lepas tu juga dipengaruhi oleh tanah rancangan. Tanah rancangan ni macam kita tahu, tanah yang dibuka oleh kerajaan untuk menyediakan peluang pekerjaan. Jadi contoh yang kita boleh lihat adalah Felda Jengkah dan juga Felkah Keruak. Itu untuk sederhana. Mudah kan? Ini yang paling mudah, iaitu jarang. Ini jarang. Kenapa jarang? Dia banyak dipengaruhi oleh faktor fizikal, iaitu iklim dan juga bentuk muka bumi. Kenapa iklim? Iklim kita kaitkan dengan kawasan itu terlalu sejuk atau terlalu panas. Biasanya kita kaitkan dengan negara lah. Lepas tu bentuk muka buminya yang berbukit bukau. Contoh, bentuk muka bumi bukit bukau. Contohnya Banjaran Croker, Banjaran Titiwangsa, di mana di sini akan kurang orang atau mungkin tiada orang pun tinggal di situ. Mesti kamu tanya, kenapa orang dah mau tinggal di situ kan best. Okey, kamu andaikan kamu sekarang diberi peluang untuk tinggal di di Banjaran Croker, dekat Banjaran Croker, iaitu banjaran antara tertinggi di Malaysia. Jadi kamu bayangkan hari ini kamu naik, besok mau sekolah turun daripada Banjaran Croker, habis dari sekolah naik balik. Mau atau tidak? Kan penat. Jadi sebab itu kawasan situ jarang, sebab susah. Yang kedua, kita kaitkan dengan pengangkutan. Pengangkutan di kawasan jarang ni sangat rendah. Maksudnya jaringan pengangkutan, perhubungan, jalan raya semua sangat rendah. Jadi sukar untuk orang ke situ. Contohnya macam ada yang masih menggunakan bot untuk satu tempat, macam pulau-pulau yang kebanyakan ada dekat Sabah. Jadi susah untuk bergerak. Begitu juga dengan jalan-jalan yang tidak lagi dibangunkan. Mungkin kena melalui hutan untuk kita sampai ke satu tempat. Jadi menyebabkan orang kurang untuk tidur dekat situ ataupun tinggal dekat situ, takut hilang nanti. Dan terakhir adalah ekonomi. Kalau ekonomi yang ini paling maju, ini sederhana, dan ekonomi sini adalah paling rendah. Jadi sebab itu orang tidak mau fokus sini, sebab fokus utama kita adalah berkaitan dengan ekonomi. Jadi itulah faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di satu kawasan.